وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita baca kuliah subuh ringkas karena pagi ini ada program temu duka tauliah di Sungai Karangan, Kulim. Nak kena awal sikit. Kita sambung amalan menghapuskan dosa. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Imam Ibnu Hibban rahmatullahi alal jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر الله له ما تقدم من عمله. Yang bermaksud barang siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan akan dia dan sembahyang sebagaimana yang diperintahkan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan baginya apa yang terdahulu daripada amalannya, yakni daripada dosanya. Jadi ringkas sahaja hadis yang kita pelajari pada pagi ini, yaitu berwudu dengan sempurna dan sembahyang dengan sempurna, berwudu dengan adab-adab wudu, dengan cara wudu yang terbaik, dan sembahyang pun sebagaimana yang disuruh. Jadi kelebihan berwudu dan sembahyang, jika wudu itu dilakukan dengan cara yang terbaik dan sembahyang itu dengan cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Sewaktu kita nak berwudu, kita usaha bagi buat yang paling sempurna. Kita baca auzubillah, baca bismillah, kita basuh tangan kedua sehingga pergelangan tangan tu 3 kali, yang lain pun 3 kali. Dan ketika kita basuh tangan, jangan kita basuh kanan dulu lepas tu kiri. Ketika kita basuh tangan sampai ke pergelangan tangan, disunatkan basuh serentak. Kita boleh kanan dulu batu kiri kalau kita pegang jak, tak boleh nak buat sekali. Tapi kalau kita pakai ayak kolah ataupun ayak pipe, disunatkan basuh serentak kanan dengan kiri. Lepas tu hak kita duk tahu kata basuh kanan dan basuh kiri, hak kanan kiri tu tangan sampai siku dengan kaki. Tangan sampai siku, basuh tangan kanan dulu, lepas tu tangan kiri. Basuh kaki, kanan dulu, lepas tu kiri. Tapi kalau tangan dengan sampai pergelangan tangan, yang tu disunatkan serentak, bukan kanan dulu lepas tu kiri. Melainkan kalau tak boleh guna 12 tangan sebab tangan kiri pegang botol ataupun pegang jak untuk tuang ayak. Jadi kita duk ambil ayat semayang setiap hari di sekolah, kalau di masjid atau surau, atau kita ambil ayat semayang di rumah kita pakai ayak pipe, masa basuh tangan kita disunatkan serentak kanan dan kiri. Ada 3 anggota yang disunatkan kita basuh serentak ketika kita basuh, kita berwudu. Yang pertama, tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua, basuh muka. Macam mana nak bagi jadi serentak? Pakai 12 tangan ketika basuh muka. Jangan pakai sebelah tangan. Iaitu disebutkan dalam kitab bahawa membasuh kedua pipi. Kedua pipi itu nak bagi jadi serentak kena pakai 2 tangan.
masa basuh tangan sapu tu basuh tangan kanan, pipi kiri serentak. Tapi kalau kita pakai sebelah tangan, cedok ayak dua belah, tak di muka, lepas tu kita pakai sebelah tangan. Maka ketika kita sapu pipi belah kiri, si pipi belah kanan tak disapu. Ketika kita sapu pipi belah kanan, pipi kiri tak disapu. Maka menggunakan sebelah tangan ketika basuh muka tidak kurang bagus. Kerana ketika basuh muka disunatkan membasuh serentak antara pipi kanan dengan pipi kiri. Bagaimana nak bagi jadi serentak? Maka guna dua belah tapak tangan. Itu anggota yang kedua yang disunatkan basuh serentak, iaitu membasuh dua pipi ketika basuh muka. Anggota yang ketiga iaitu telinga. Ketika kita sapu telinga, jangan sapu kanan dulu 3 kali, sapu kiri 3 kali, kurang bagus. Yang terbaik serentak kanan kiri. Nama dia menyapu telinga, hukumnya sunat. Dan ketika kita berwudu, ada anggota yang dibasuh, ada anggota yang disapu. Yang disapu dua, iaitu sapu telinga dengan sapu kepala. Yang dibasuh, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki. Ya, ada istilah guna basuh, ada istilah guna sapu. Apa beza basuh dengan sapu? Basuh ni kena mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. Jadi sapu kepala wajib, sapu telinga sunat. Sapu telinga itu disunatkan serentak antara kanan dengan kiri. Jadi kita faham iaitu bahawa ketika kita berwudu ada 3 anggota yang sunat kita basuh serentak. Sama-sama basuh kanan dan kiri. Bukan basuh kanan dulu, lepas tu basuh kiri. Yang pertama basuh tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedua basuh kedua pipi ketika basuh muka. Yang ketiga menyapu kedua telinga. Kecuali kalau tak boleh guna dua tangan sebab tangan kiri atau pegang jak, teko, botol. Yang tu tak payah, kena basuh tangan kanan dulu, basuh tangan kiri. Tapi kalau guna ayak kolah, kalau guna ayak paip, maka boleh guna serentak pada 3 anggota tersebut. Dengan syarat kita tahu kalau tangan kanan, kalau basuh tangan boleh sekaligus kanan kiri, tahan ayak di paip. Kalau basuh muka boleh sapu kedua kanan dan kiri dengan syarat menggunakan 2 belah tangan. Dan kalau sapu telinga begitu juga kanan kiri dengan kita buat serentak. Jadi ada anggota yang basuh sekaligus serentak, ada anggota yang basuh kanan dulu lepas tu kiri, iaitu basuh tangan sehingga pergelangan tangan sehingga ke siku. Basuh tangan sampai siku 3 kali dulu kanan, basuh tangan sampai siku 3 kali sebelah kiri. Basuh kaki sebelah kanan 3 kali, basuh kaki sebelah kiri 3 kali. Disebutkan dalam beberapa kitab, antara kitab yang boleh kita rujuk kitab Umdatus Salik ataupun Anwarul Masalik fi Syarh Umdatus Salik. Basuh pula 3 kali, sapu 3 kali. Kalau keempat makruh. Basuh nombor 4 makruh. Yang terbaik 3 kali saja. Walaupun kita basuh menggunakan ayak laut. Ayak laut ni basuh 1000 kali pun tak rugi, tak akan kurang sebab ayak laut mana ada kurang banyak. Walaupun kita guna ayak laut, kita digalakkan basuh 3 kali, sapu 3 kali, jangan sampai 4 kali. Kecuali kalau kita tak yakin 1, 2, 3 tu rasa macam tak sempurna, yang tu nombor 4. Tapi kalau rasa hak pertama dah sempurna, kedua dah sempurna, 3 dah sempurna, basuh yang keempat hukum yang makruh. Tekat 3 kali saja. Maka kita basuh tangan 3 kali, berkomok 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, basuh muka 3 kali sampai habis 3 kali. Sapu kepala 3 kali, sapu telinga 3 kali, sapu kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Berwuduklah dengan sempurna sebagaimana yang diperintahkan, dan sembahyanglah sebagaimana yang diperintahkan. Sembahyang pun kita angkat tangan, bagaimana cara angkat tangan dalam sunnah, bagaimana kita meletakkan tangan, masa mana kita nak kemak jari, masa mana kita nak renggang jari. Renggang jari pula renggang yang sederhana,
kita kembang jari ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Suatu kita sujud, pastikan jari kita kembang, jangan buka, penggang. Suatu kita duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, tasyahud awal, pastikan jari kita kembang sebelah kiri, sebelah kanan kita tarik 3. Jadi sewaktu kita rokok, renggang yang sederhana. Waktu kita angkat tangan, renggang yang sederhana. Jadi ada masa jari kita renggang, ada masa jari kita rapat. Nak ingat senang, jari kita dirapatkan, iaitu dikembangkan macam ni, sewaktu sujud dan duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud. Kita kembang, dah kembang pula, ujung dia sama dengan kepala lutut masa kita duduk antara dua sujud, ataupun ketika kita tasyahud awal. Jangan turun bawah kepala lutut, jangan tak sampai kepala lutut, jangan masuk belah dalam, jangan pergi belah keluar. Tangan kita kembang dan duduk sama dengan lutut ketika duduk antara dua sujud. Ketika tasyahud awal, tasyahud akhir, untuk tangan kiri, tangan kanan kita tarik 3 jari. Jadi kita belajar melakukan sembahyang sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab fiqh, di mana kitab fiqh itu mengambil daripada hadis, daripada hadis-hadis tertentu. Maka ketika kita sembahyang pun, sembahyanglah sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berwuduk dengan sempurna dan kita sembahyang dengan sempurna sebagaimana yang diperintahkan, wuduk macam disuruh oleh Allah taala, sembahyang pun macam mana Allah taala suruh, hasil dan natijahnya, keputusan dan anugerahnya ialah ghafarallahu lahu ma taqaddama min amal. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Jadi seolah-olahnya tajuk yang kita baca ni mengulang balik yang awal-awal hari itu, iaitu membicarakan tentang berwuduk dengan sempurna. Ini satu hadis yang kita baca pada pagi ini. Hadis yang kedua kita sambung pagi besok. Kita sambung kitab yang kedua. Kitab yang kedua kita bicarakan hari itu pada muka surat 5, nombor 7. Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira. Aku berpendapat setiap orang yang memuji Nabi SAW adalah cuai, adalah sedikit. Wa in balaghal musni alaihi wa aksara. Sekalipun berlebihanlah oleh orang yang memuji itu dan memperbanyakkan akan pujian. Sekalipun orang puji itu telah bermubalaghah, berlebihan, mendalam, banyak, tapi tetap dianggap sikit. Kenapa? Izallahu asna billadhi huwa ahluhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji baginda, alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara, maka apakah kadar segala pujian makhluk-makhluk yang lain. Jadi syair ini kita sebut pada muka surat 24. Bagaimanakah kemunculan syair ini? Kemunculan syair ini apabila seorang yang saleh bermimpi berjumpa dengan Imam Ibn al-Farid rahimahullah. Imam Ibn al-Farid ini seorang ulama yang terkenal yang suka karang syair. Syairnya syair ke arah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dia syair sufi, syair ahli sufi, pujian-pujian kepada Allah dan Rasul. Apabila dia mati, maka orang bermimpi berjumpa dengan dia. Seorang hamba Allah yang saleh bermimpi berjumpa dengan dia. Lalu orang tu tanya kepada dia, kenapa engkau tidak memuji Nabi SAW, yakni secara terang-terangan, walaupun pada hakikatnya syair beliau adalah pada memuji Allah dan memuji Nabi SAW. Lalu jawablah oleh Imam Ibn Farid rahimahullah di dalam mimpi lelaki saleh tadi dengan 2 baris yang kita baca sekarang. Dan terjemahannya pada muka surat 24 nombor 14.
قال الإمام ابن الفارض رحمه الله وأرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثر إذا الله أثنى بالذي هو أهله فعليه فما مقدار ما يمدح الورى. Aku berpendapat semua orang yang puji Rasulullah adalah sikit, sekalipun dia telah memuji dengan banyak dan berlebihan. Kerana apabila Allah sendiri yang puji baginda, jauh lebih sikit dan rendahlah pujian makhluk yang lain. Kadar dan nilai pujian manusia, pujian binatang, pujian batu, pujian pokok, pujian malaikat, pujian segala makhluk tetap rendah dan sedikit, kerana pujian yang tertinggi Nabi SAW sudah dapat daripada pencipta makhluk. Itu kata Imam Ibn Farid rahimahullah. Cerita ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Al-Umdah fi Syarh Al-Burdah pada muka surat 271. Ini cerita mimpi seorang yang saleh. Dalam kitab Hudas Sari fi Syarh Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari, muqaddimah kepada Fathul Bari, diceritakan bagaimana Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, ketika dia kecil-kecil dia mata buta. Mula cilik tak boleh nampak. Maka mak dia sedih, mak dia menginginkan anak dia jadi ulama besar. Lalu mak dia tak putih mendoakan supaya anak dia tu sihat elok. Sampai satu malam dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim bagi berita gembira, kata doa kamu telah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bangkit pada mimpi, tengok-tengok mata buta anaknya hilang. Jadi dengan sebab doa seorang ibu, bahkan ayahnya Ismail menyatakan aku tak pernah memberikan kepada anak isteri aku maupun diri aku walaupun satu suap, walaupun satu dirham, walaupun satu sen duit yang datang daripada rezeki yang haram ataupun yang syubhah. Aku bela anak bini aku semua dengan duit yang halal 100%. Tidak ada satu sen pun, satu dirham pun yang masuk dalam poket aku, duit yang diperoleh dengan cara yang haram maupun dengan cara yang syubhah. Syubhah mana tak jelas halal dan haram dia. Itu kata Imam Ismail. Siapa Ismail? Ayah kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari nama Muhammad, ayah dia nama Ismail. Jadi mak dan ayahnya dua orang yang saleh salihah. Mak kepada Imam Bukhari sedih tengok anak dia mata tak nampak, doa siang malam, sampai satu masa Allah bagi berita gembira melalui mimpi dia bertemu dengan bertemu dengan salah seorang rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang memberikan satu berita gembira di dalam mimpinya bahawa anak kamu, Allah telah mustajabkan doamu, dan anak kamu yang sakit, yang buta, yang tak nampak itu sudah kembali celek. Maka setelah dia bangkit tidur, dia tengok betul apa yang dibagi tahu oleh Nabi Ibrahim AS kepada dia dalam mimpi dia. Dan diceritakan juga Imam Bukhari ni ketika dia mati dikuburkan, kubur dia begitu wangi. Dia mati malam raya, Raya Aidil Fitri. Kalau tak silap dalam kitab Hilyatul Awliya ataupun Syiar Alam Dumala, cerita tentang kubur Imam Bukhari, kubur yang wangi masa dikuburkan. Masa dia dikuburkan pada malam dia meninggal dunia. Imam Al-Bukhari rahimahullah salah seorang tokoh yang Allah anugerahkan perkara luar biasa. Imam Bukhari ini bukan tekat hafal hadis sahih, dia boleh hafal kata-kata orang 100 orang serentak sekelip mata. Orang mai
pakat dengar kata dia hebat, maka orang pakat 10 orang. Seorang baca 10 hadis, 10 orang 100 hadis. Ambil hadis ni, ubah dia punya sanad. Ubah. Baca kat Imam Bukhari. Nak tengok Imam Bukhari erti ke tak? Imam Bukhari kata aku tak tahu. Yang kedua sampai ke 10 tak tahu. Habis 10 orang baca, 100 orang 100 hadis dengan sanad yang bertukar, yang bercampur gaul. Semua Imam Bukhari kata tak tahu, menyebabkan dia heran. Kata hebat sangat hadis, semua tak tahu. Lalu habis dia baca 100 hadis dalam keadaan tak betul sanad, dia ulang balik. Dia kata adapun hadis yang pertama kamu kata yang riwayatkan tu kawan ni daripada kawan ni, lepas tu daripada hadis Nabi SAW, sebenarnya hak betul macam ni. Yang riwayatkan adalah kawan ni daripada kawan ni kepada kawan ni. Nama-nama hak dia sebut seramai 10 orang, setiap seorang 10 hadis dengan rawi yang begitu banyak. Sekali dengar dia hafal semua tak betul. Dan dia perbetul daripada A sampai Z. Hadis pertama kawan ni riwayat sampai daripada kawan ni sampai kepada Nabi SAW, hadis dia sekian. Hadis kedua kawan ni riwayat pada kawan ni sampai 100 hadis. Lalu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata Imam Bukhari ni bukan tekat hebat hafal hadis sahih, dia juga hebat hafal hadis hak tak betul yang dibaca oleh 10 orang, setiap seorang 10 hadis. Sebanyak 100 hadis, satu persatu dia hafal A sampai Z. Seperti mana komputer, seperti mana photostat. La tu dia dengar, la tu dia hafal, la tu dia betul. Bukan satu hadis, 100 buah hadis. Kalau satu hadis tu 5 rawi, kali tengok dengan 100 hadis, 500 rawi dia hafal. Baru diiktiraf bahawa Imam Bukhari ini rahimahullah adalah imam yang luar biasa ingatannya. Masa kecil-kecil pun dia diuji dan didoakan dengan sungguh-sungguh oleh ibunya, lalu Allah mustajabkan, penyakitnya hilang, mata dia cerah, lalu dia mengaji sehingga menjadi imam yang besar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita janji tadi nak berhenti pukul 7, maka sampailah pukul 7 kita berhenti tadi. Wallahu a'lam, kita sambung pagi esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya dulu istighfar baca sendiri, saya nak masuk toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.